Perubahan hati, kisah keluarga Amerika di Malaysia. Hubungan seorang wanita Amerika dengan ibu bapanya berubah sepenuhnya setelah dia menjemput mereka untuk melancong ke Malaysia. Hari ini, kami akan menceritakan kisah seorang gadis dari New York yang terputus hubungan dengan ibu bapanya selama 3 tahun hanya karena berkahwin dengan seorang lelaki Malaysia. Kenapa mesti Malaysia? Soalan inilah yang menjadi punca tentangan ibu bapanya terhadap perkahwinannya selama berbulan-bulan. Akhirnya, kedua-dua pihak tidak mahu mengalah, membawa kepada kebisuan yang panjang. Namun, apabila dia hamil, dia memberanikan diri untuk menjemput ibu bapanya ke Malaysia. Reaksi mereka sejurus menjejakkan kaki di bumi Malaysia adalah sesuatu yang tidak pernah dijangkanya. Malah, seiring berjalannya waktu, ibu bapanya mengemukakan cadangan yang lebih mengejutkan. Apakah yang telah mengubah hati ibu bapa yang dahulunya menganggap Malaysia sebagai sebuah negara yang berbahaya dan penuh kerisauan? Mari kita saksikan pengalaman luar biasanya. Nama saya Emily. Saya dilahirkan di New York, Amerika Syarikat, dan menjalani kehidupan yang berdikari serta penuh bertenaga. Sejak kecil, saya suka mengembara dan mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia yang luas ini. Kemana sahaja saya pergi, saya sentiasa menjadi tumpuan ramai, dan ibu bapa saya amat berbangga dengan saya. Dengan keputusan akademik yang cemerlang, saya berjaya memasuki sebuah universitas terkemuka dan menikmati kehidupan kampus yang menyeronokkan. Pada tahun kedua pengajian, saya menyertai sebuah program pertukaran budaya antara bangsa. Disitulah saya bertemu dengan Amir, seorang pelajar pertukaran dari Malaysia. Sejak pertemuan pertama kami, saya merasakan ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Pandangan matanya tajam, dan walaupun dia kelihatan pendiam dan tidak banyak bercakap, setiap kali dia ingin menyatakan sesuatu, dia menyampaikannya dengan cara yang terus terang dan mengesankan. Walaupun personaliti kami sangat berbeza, itulah yang menjadi daya tarikan buat saya. Kami ditempatkan dalam kumpulan yang sama untuk proyek pertama kami. Saya amat kagum dengan ketelitian dan rasa tanggung jawab Amir. Dari mengumpul maklumat sehinggalah menyediakan pembentangan, dia memberikan perhatian yang luar biasa kepada setiap butiran. Pada mulanya, kami berdua agak berhati-hati karena perbezaan budaya yang ketara. Amir masih belum biasa dengan budaya Amerika, dan pengetahuan saya tentang Malaysia pula terhad kepada stereotype, seperti menara berkembar Petronas atau nasi lemak. Namun, selepas beberapa kali bekerja sama, kami mula mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam. Keprihatinan Amir yang halus dan kasih sayangnya terhadap keluarga adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Pada awal perhubungan kami, banyak perkara yang perlu kami pelajari. Amir mengajar saya bahasa Melayu, manakala saya pula membawanya merasai kebebasan budaya Amerika. Semasa temu janji, kami sering terkejut dengan perbezaan cara kami berkelakuan. Amir akan sentiasa menunggu saya mula makan terlebih dahulu dan menganggap adalah tanggung jawabnya untuk membukakan pintu untuk saya. Pada mulanya, saya rasa tindakannya agak aneh, tetapi tidak lama kemudian saya faham bahwa itu adalah tanda kebaikannya yang tulus. Apa yang paling mengagumkan saya ialah cara Amir bercakap tentang keluarganya. Setiap patah perkataannya mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap ibu bapanya. Bagi saya yang dibesarkan dalam budaya Amerika yang menekankan individualisme, ini adalah satu pengalaman yang benar-benar baru. Apabila kami keluar bersama rakan-rakan Amir dari Malaysia ke restoran Malaysia untuk menikmati sate dan laksa, saya juga kagum melihat persahabatan mereka yang begitu akrab. Menjelang tahun ketiga, hubungan kami semakin erat. Saya memperkenalkan Amir kepada ibu bapa saya. Pada mulanya, suasananya agak janggal, tetapi sikap Amir yang rendah diri dan sopan santun meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Mereka memujinya sebagai seorang pemuda yang berbudi bahasa dan ikhlas. Apabila saya bertemu dengan ibu bapa Amir melalui panggilan video, saya sangat gemetar, tetapi mereka menyambut saya dengan mesra, membuatkan saya berasa lega. Menjelang tamat pengajian, kami terpaksa menghadapi cabaran dunia sebenar. Amir perlu pulang ke Malaysia, manakala saya akan memulakan kerjaya saya di New York, tetapi kami tidak mahu melepaskan hubungan ini, jadi kami memutuskan untuk memulakan hubungan jarak jauh. Beberapa bulan pertama amat sukar. Perbezaan waktu selama 12 jam menyukarkan kami untuk berhubung. Perkongsian tentang kehidupan harian kami juga menjadi terhad. Apabila Amir sibuk memulakan kerja baharu di Malaysia, kadang-kadang kami tidak berhubung selama beberapa hari. Setiap kali ini berlaku, saya akan berasa cemas dan sunyi. Namun, kami berjaya mengatasi segalanya dengan kepercayaan yang kami ada terhadap satu sama lain. Panggilan video pada setiap hujung minggu menjadi talian hayat kami. Kami berkongsi kehidupan harian kami secara terperinci,
menonton film bersama, dan makan bersama secara maya. Amir akan merekam video perubahan musim di Malaysia untuk saya. Dan saya pula akan berkongsi pemandangan New York dengannya. Kami bertemu kira-kira 2 kali setahun. Kegembiraan bertemu semula di lapangan terbang dan kesedihan ketika berpisah sentiasa berulang, tetapi kami tetap mempertahankan cinta kami. Hubungan jarak jauh selama 4 tahun bukanlah sesuatu yang mudah. Apabila saya melihat rakan-rakan saya meluangkan masa bersama pasangan mereka, saya akan berasa sangat cemburu. Kadang-kadang, saya menangis apabila terpaksa menghadapi detik-detik penting seorang diri. Rasa sunyi semasa cuti seperti hari kesyukuran atau Krismas sukar digambarkan. Namun, saya bertahan dengan membayangkan masa depan kami bersama Amir. Sepanjang tempo itu, minat saya untuk tinggal di Malaysia semakin mendalam. Amir menceritakan kepada saya tentang Malaysia teknologi dan budayanya yang pesat berubah, serta komuniti yang mesra. Semuanya kedengaran sangat menarik. Saya mula berpikir bahwa suatu hari nanti, saya juga ingin tinggal di Malaysia. Akhirnya, apabila Amir melamar saya menerimanya tanpa teragak-agak. Selama 7 tahun, kami telah mengenali satu sama lain dengan cukup baik dan membina kepercayaan yang kukuh. Cinta kami menjadi lebih kuat melalui hubungan jarak jauh dan cabaran yang kami hadapi bersama. Itulah bukti terbaik hubungan kami. Namun, apabila saya memberitahu ibu bapa saya tentang perkawinan kami dan rancangan untuk berpindah ke Malaysia, reaksi mereka adalah sesuatu yang tidak pernah saya jangkakan. Pada mulanya, mereka kelihatan gembira untuk saya. Mereka berkata Amir seorang lelaki yang baik, dan selepas 7 tahun, kami pasti sudah saling mengenali. Tetapi suasana berubah serta-merta apabila saya menyebut rancangan saya untuk berpindah ke Malaysia. Malaysia? Kenapa? Kenapa perlu pindah ke tempat sejauh itu? Nada suara ayah saya penuh dengan kekeliruan dan kebimbangan. Ibu saya juga begitu. Tak bolehkah Amir datang bekerja di sini? Kenapa anak perempuan kita yang mesti pergi ke tempat yang begitu jauh? Saya coba menjelaskan bahwa keluarga dan kerjaya Amir berada di Malaysia. Dan saya sendiri berminat dengan budaya Malaysia, serta ingin mencabar diri dalam persekitaran baharu. Tetapi kebimbangan ibu bapa saya semakin menjadi-jadi. Beberapa hari kemudian, ayah saya bercakap dengan saya secara pribadi. Di atas meja, terdapat pelbagai bahan yang dicetaknya dari internet. "Emily, adakah kamu benar-benar tahu negara macam mana Malaysia itu?" kata ayah sambil menunjuk kepada sebuah laporan berita. Dia menyebut tentang ketidakstabilan politik serantau, kadar jenayah yang didengarnya, dan isu keselamatan yang membimbangkannya. Secara budaya ia sangat berbeza. Adakah selamat untuk seorang wanita Amerika di sana? Anak perempuan kita akan pergi ke tempat seperti itu. Nada suara ayah saya dipenuhi keprihatinan yang tulus. Reaksi ibu saya lebih emosional. Ibu ada baca di berita tentang masyarakat di sana yang mungkin tidak begitu mesra dengan orang luar. Perbezaan budaya pasti akan menjadi masalah besar. Dia memberikan contoh masalah yang berlaku dalam beberapa komuniti imigran di Amerika untuk menyuarakan kebimbangannya. Penentangan ibu bapak saya semakin hari semakin kuat. Ia menjadi topik utama walaupun dalam perjumpaan keluarga. Saudara Mara mula memberi komen. "Kenapa pergi jauh-jauh? Ramai lelaki baik di Amerika." Atau, "Saya dengar dalam budaya Asia, wanita seringkali kurang dihargai." Setiap kali mendengar kata-kata ini, hati saya menjadi sedih. Terutamanya ibu saya. Dia seolah-olah merasakan anak perempuannya akan dirampas orang. Anak yang dibesarkan selama lebih 20 tahun akan dihantar ke tempat yang begitu jauh, katanya sambil menangis. Melihatnya begitu, hati saya hancur. Rakan-rakan saya juga memberi nasihat kerana prihatin. "Perlukah sampai ke Malaysia? Hubungan jarak jauh sudah cukup sukar. Sekarang kamu mahu berpindah pula." Setiap kali mendengar ini, keazaman saya mula goyah. Konflik keluarga yang berlarutan selama beberapa bulan menjadi semakin tegang. Setiap kali makan malam topik ini pasti akan dibangkitkan, dan perbualan sentiasa berakhir dengan corak yang sama. Kebimbangan dan penentangan ibu bapa saya, serta keazaman dan ketegasan saya, seolah-olah ada garisan selari yang tidak akan pernah bertemu di antara kami. Detik penentu berlaku semasa perjumpaan keluarga pada hari kesyukuran. Di hadapan semua orang, ayah saya sekali lagi coba memujuk saya. "Emily, ayah tanya sekali lagi, kenapa mesti Malaysia? Jika kamu cintakan Amir, kenapa tidak biarkan dia datang ke Amerika? Kenapa anak perempuan kita yang mesti pergi ke tempat yang begitu jauh?" Pada ketika itu, saya tidak lagi mampu menjelaskan dengan logik. Walaupun saya bercakap tentang pertumbuhan ekonomi Malaysia, keselamatan kehidupan harian, sistem pendidikan atau kesehatan awam yang baik, mereka mungkin tidak akan mendengarnya.
Akhirnya, saya memutuskan untuk meluahkan perasaan saya yang sebenar. Karena dia Amir. Tiada penjelasan lain. Saya hanya mau bersama dengan orang yang saya cintai. Itu sahaja. Alasan yang begitu ringkas dan jelas. Tidak kira negara mana atau apa jua kesukaran yang akan saya hadapi, saya bersedia untuk mengatasinya bersama dia. Ibu bapak saya seolah-olah terdiam mendengar jawaban itu. Ayah saya mengeluh panjang, manakala ibu saya memalingkan mukanya. Kesunyian pada waktu itu terasa begitu lama. Dikelilingi oleh kebisuan keluarga, saya berasa seolah-olah keseorangan. Persiapan perkawinan menjadi lebih sukar daripada yang saya bayangkan. Ibu bapak saya berkata mereka akan hadir, tetapi saya dapat merasakan mereka telah menutup pintu hati mereka. Dari menempah dewan hingga memilih gaun pengantin, saya berharap mendapat bantuan ibu seperti dahulu, tetapi dia tidak bersemangat seperti dulu. Pada hari perkawinan, mereka coba mengukir senyuman. Tetapi saya dapat merasakan di sebalik senyuman itu, tersembunyi kebimbangan dan kesedihan. Apabila ibu bapak Amir datang dari Malaysia, suasananya tetap janggal. Walaupun ada halangan bahasa, halangan di hati nampaknya lebih tinggi. Selepas bulan madu, hari kami berlepas ke Malaysia tiba. Perpisahan di lapangan terbang adalah saat yang menyakitkan. Sehingga saat terakhir, ibu saya masih berkata, "Kalau hidup di sana betul-betul susah, kamu boleh balik bila-bila masa. Sayang." Tetapi saya tahu maksud sebenar di sebalik kata-kata itu. Dia mungkin berharap saya akan gagal dan segera kembali, atau sekurang-kurangnya dapat berjumpa selalu. Apabila saya melintasi pintu pelepasan, saya menoleh ke belakang melihat susuk tubuh ibu bapak saya. Sehingga kini, riak wajah mereka yang penuh kebimbangan dan kasih sayang, serta lambaian tangan dengan air mata berlinangan, semuanya terus menghantui hati saya. Saya memutuskan untuk berkahwin dengan Amir dan berpindah ke Malaysia walaupun ditentang ibu bapa. Walaupun ini adalah pilihan untuk bersama orang yang saya cintai, keputusan ini juga meninggalkan parut yang besar dalam hubungan keluarga kami. Tetapi saya tidak menyesal. Saya percaya suatu hari nanti, ibu bapa saya akan faham. Dengan kepercayaan itu, saya memulakan kehidupan baru saya di sebuah negara asing. Beberapa bulan selepas tiba di Malaysia, saya mula membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Saya dan Amir berpindah ke sebuah kondominium yang indah di Kuala Lumpur. Pada mulanya semuanya terasa baru. Dari sapaan jiran yang ditemui di dalam lift, sistem pengurusan oleh jawatan kuasa penduduk, sehinggalah cara menggunakan peti bungkusan pintar, saya terpaksa belajar satu persatu. Yang paling sukar ialah bahasa. Bahasa Melayu yang diajar oleh Amir masih belum cukup untuk perbualan harian. Semasa membeli belah di pasar raya, sukar untuk mencari barang yang saya inginkan. Di kedai gunting rambut berhampiran rumah, saya juga berasa keliru, karena masalah komunikasi. Tetapi apa yang mengejutkan saya, ialah keramahan orang di sini. Apabila saya bercakap bahasa Melayu yang tunggang langgang, mereka akan coba mendengar dengan sabar. Mereka yang boleh berbahasa Inggris sedikit sebanyak juga akan datang membantu dengan mesra. Terutamanya Puan Sarah, yang tinggal di tingkat atas, dia benar-benar penyelamat saya. Apabila saya bersendirian di rumah, dia sering membawa masakan yang dibuatnya untuk dikongsi bersama. Pada mulanya, saya berasa segan, tetapi saya dapat merasakan kehangatannya. "Kamu baru pindah dari luar negara, pasti susah kan?" katanya. Dia juga mengajar saya memasak masakan Malaysia, dari rendang dan ayam masak merah sehingga laksa. Saya belajar satu persatu. Pada mulanya, bukan mudah untuk bergaul dengan kumpulan ibu-ibu muda di komuniti ini. Disebabkan perbezaan budaya dan halangan bahasa, sukar untuk menyertai perbualan mereka. Tetapi selepas beberapa bulan, apabila saya mula menyertai beberapa aktiviti kecil di komuniti, saya perlahan-lahan menjadi rapat dengan mereka. Melalui perbualan mereka tentang pelbagai perkara, dari pendidikan anak-anak, kerja suami, hingga hal keluarga mentua, saya belajar banyak tentang kehidupan wanita Malaysia. Keprihatinan Amir juga menjadi sokongan mental yang penting bagi saya. Setiap hari selepas pulang dari kerja, dia pasti akan bertanya bagaimana hari saya. Pada hujung minggu, dia akan membawa saya melawat pelbagai tempat di Kuala Lumpur untuk merasai budaya Malaysia. Kami melawat menara berkembar Petronas, Batu Caves, dan Jalan Alor, membuatkan saya perlahan-lahan mengenali tempat ini. Kira-kira 2 tahun berlalu, saya merasakan tempat ini benar-benar telah menjadi rumah saya. Bangun pagi, membuka tingkap, melihat pemandangan bandar dan Bukit Bukau di kejauhan, bunyi lori sampah yang biasa didengari, dan sapaan dengan jiran, semuanya telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian saya. Kemahiran bahasa Melayu saya juga bertambah baik. Sekarang saya sudah boleh bergurau dan berbual dengan orang di sekeliling. Kemudian pada suatu hari,
Titik perubahan terbesar dalam hidup saya tiba, saya hamil. Saat saya disahkan hamil di hospital, kegembiraan itu masih sukar untuk saya lupakan. Amir memeluk saya dengan mata yang berkaca-kaca. Kami tenggelam dalam kebahagiaan itu untuk sekian lama, tetapi pada masa yang sama, hati saya berasa sedih. Hakikat bahwa saya tidak dapat berkongsi berita gembira ini dengan ibu bapa saya amat menyakitkan. Selama 3 tahun, kami hampir tidak berhubung. Untuk tiba-tiba menelepon mereka bukanlah sesuatu yang mudah. Selepas berpikir selama beberapa hari, saya memberanikan diri untuk membuat panggilan. Perasaan gemetar semasa menunggu panggilan, dijawab tidak akan saya lupakan seumur hidup. Apabila saya mendengar suara ibu saya, air mata saya hampir mengalir. "Mak, ini Emily." Selepas senyap seketika, ibu saya kedengaran sangat gembira. Apabila saya berkata, "Saya hamil," ibu saya terdiam sejenak. Kemudian dengan suara yang bergetar dia berkata, "Betulkah, sayang?" Itu adalah suara yang bercampur baur antara kegembiraan, kejutan, dan pelbagai emosi yang kompleks. Ayah saya juga mengambil telepon. Dia berkata, "Tahniah, sayang," tetapi suasananya masih agak janggal. Namun, dia seolah-olah tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya bakal menimang cucu. Dia bertanya dengan prihatin tentang keadaan saya. Panggilan telepon itu menjadi permulaan kami berhubung semula dengan kerap. Ibu saya sering menelepon untuk bertanya tentang keadaan kehamilan saya, hospital bersalin di Malaysia, dan sama ada saya makan dengan baik. Keretakan selama 3 tahun seolah-olah mula sembuh sedikit demi sedikit. Apabila saya hamil 7 bulan, ibu saya bertanya dengan berhati-hati, "Emily, ayah dan mak nak datang ke Malaysia melawat kamu. Boleh ke?" Mendengar kata-kata itu, perasaan saya bercampur baur, gembira dan juga bimbang. Saya langsung tidak dapat meramalkan bagaimana pandangan ibu bapa saya terhadap Malaysia. "Datanglah, Mak. Saya rindukan, Mak." Akhirnya saya menjawab begitu. Amir juga sangat bersetuju. Dia berkata, "Jika ibu bapa saya dapat melihat Malaysia dengan mata kepala sendiri, mereka pasti akan faham. Apabila tarikh lawatan ibu bapa saya ke Malaysia telah ditetapkan, saya berasa teruja di satu pihak dan bimbang di pihak yang lain. Pertemuan semula selepas 3 tahun sudah cukup membuatkan saya gementar. Tetapi yang paling saya risaukan ialah pandangan mereka terhadap Malaysia. Saya takut mereka hanya akan melihat sisi negatif dan salah faham mereka akan menjadi lebih besar." Akhirnya, hari mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pun tiba. Saya dan Amir menjemput mereka di sana. Apabila ibu bapa saya melihat saya dengan perut yang sarat, mereka kelihatan sangat terharu. Tetapi pada masa yang sama, pandangan mereka yang meliar ke sekeliling kelihatan sangat luar biasa. Reaksi ibu bapa saya bermula sebaik sahaja kami meninggalkan lapangan terbang. "Ini ke Malaysia?" Saya terdengar ayah saya bergumam. Dia terkejut dengan kemudahan dan sistem modern di lapangan terbang. Ibu saya juga berkata sambil melihat sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu, jauh berbeza dari apa yang saya bayangkan. Semasa menaiki KLIA Express ke pusat bandar Kuala Lumpur, ibu bapa saya tidak henti-henti memandang keluar tingkap. Bandar yang bersih dan teratur, tren yang beroperasi dengan lancar, serta tingkah laku penumpang yang tenang, membuatkan mereka berdua kelihatan semakin terkejut. "Saya dengar keadaan politik di sini tegang. Tapi kenapa nampak aman damai?" kata ibu saya. Dengan perlahan, semasa bertukar tren di stesen sambungan, mereka lebih terkejut. Sistem transit yang kompleks tetapi beroperasi dengan teratur. Sama ada pengumuman, paparan elektronik, atau tingkah laku penumpang yang beratur, semuanya mengejutkan ibu bapa saya. Setibanya di rumah, riak wajah ibu bapa saya kelihatan sangat kompleks. Apabila mereka melihat kondominium kami yang cantik, koridor yang bersih, dan kemudahan modern, mereka terdiam. "Kamu betul-betul tinggal di tempat macam nih?" Mereka bertanya dengan nada tidak percaya. Kejutan berterusan selepas kami masuk ke dalam rumah. Dari budaya menanggalkan kasut sebelum masuk, bilik air dengan tandas bidet, sehinggalah pelbagai peralatan elektrik modern, semuanya baru bagi mereka. Terutamanya apabila mereka menghidu bau nasi yang baru dimasak dari periuk nasi. Mereka berkata dengan kagum, "Tak percaya baunya wangi macam nih." Malam pertama kami habiskan dengan tenang di rumah. Amir menyediakan hidangan istimewa ala Malaysia untuk meraihkan mereka. Ibu bapa saya kelihatan ragu-ragu dengan makanan yang belum pernah mereka coba, tetapi mereka mencobanya satu persatu. "Ayam percik ini lebih sedap dari yang saya sangka," kata ibu saya sambil tersenyum, dan suasana menjadi sedikit lebih santai. Malam semakin larut. Mereka kelihatan letih, jadi saya suruh mereka berehat. Tetapi nampaknya jet lag membuatkan mereka tidak dapat tidur. Pada ketika itu, saya mencadangkan,
Ada taman Tasik yang cantik berdekatan, nak pergi bersiar-siar tak? Pada mulanya ibu bapak saya ragu-ragu karena sudah pukul 11 malam. Keluar malam selamat ke? Mereka bertanya dengan bimbang. Di New York, perkara macam ini tak terfikir langsung. Selamat. Di sini memang sangat selamat, kata saya. Amir menambah. Ya, ayah, mak, malam di Malaysia juga selamat. Akhirnya, ibu bapak saya dengan separuh hati memakai jaket dan keluar bersama kami. Kami meninggalkan kondominium dan berjalan menuju ke Taman Tasik berdekatan. Laluan pejalan kaki yang bersih dan terang benderang, serta pemandangan orang yang keluar bersiar-siar dan berbasikal walaupun pada waktu malam, sekali lagi mengejutkan ibu bapak saya. Tak percaya orang boleh keluar bersiar-siar dengan begitu selesa, mereka berkata dengan kagum, seorang pemuda yang bercakap telepon dengan tenang di tepi jalan, seorang nenek yang membawa anjingnya berjalan-jalan, dan pelajar yang membeli makanan lewat malam di kedai serbaneka. Setiap pemandangan adalah dunia baru bagi ibu bapak saya. Suasananya sangat berbeza dengan jalan-jalan di New York pada waktu malam. Betulkah ini tempat yang sensitif dari segi politik? Bisik ayah saya. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Saya merasakan ibu bapak saya mula melepaskan sedikit demi sedikit prasangka mereka terhadap Malaysia. Dalam perjalanan pulang, kami singgah di sebuah kedai serbaneka. Sistem kedai 24 jam, barangan yang pelbagai, dan rak yang bersih dan kemas sekali lagi meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Lebih teratur dari kedai di Amerika, kata mereka. Malam itu, ibu bapak saya berkata kepada saya, Emily, mungkin kami ada salah faham tentang Malaysia. Mendengar kata-kata itu, saya sangat gembira. Tidak sangka mereka boleh membuka hati secepat itu dalam masa sehari. Tetapi ini hanyalah permulaan. Dalam kehidupan beberapa hari akan datang, ibu bapak saya akan mengalami lebih banyak perkara yang mengejutkan. Malam itu, saya tidur dengan perasaan penuh harapan. Percaya bahwa ibu bapak saya akan melihat wajah sebenar Malaysia. Keesokan paginya, ibu bapak saya bangun awal. Sebahagiannya mungkin karena jet lag. Tetapi yang lebih penting, pemandangan dari berjalan-jalan malam tadi masih bermain di pikiran mereka. Semasa saya menyediakan sarapan, ibu saya memandang keluar tingkap dan bergumam, tenangnya. Bunyi-bunyi yang datang dari seluruh komuniti pada waktu pagi adalah baru bagi mereka. Pemandangan penduduk mengasingkan sampah dengan teratur, perbualan lembut ibu-ibu yang menghantar anak ke sekolah, dan langkah berirama orang yang berjoging semuanya sangat berbeza dengan New York. Emily, tengok tuh, kata ayah saya dari balkoni, menunjuk ke bawah. Di pusat gitar semula komuniti, penduduk sedang beratur untuk membuang sampah yang telah diasingkan, memisahkan plastik, kertas dan kaca ke dalam tong yang berbeza. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan bagi mereka. Di Amerika, kami buang semua benda dalam satu bag, kata ibu saya dengan terkejut. Terutamanya apabila melihat seorang makcik dengan ramah mengajar seorang lelaki muda cara mengasingkan sampah, mereka berbisik, inilah budaya negara maju. Selepas sarapan, kami pergi membeli belah di pasar raya berdekatan. Semasa menaiki LRT, ibu bapak saya sekali lagi terkejut. Mereka melihat tempat duduk keutamaan di dalam gerabak. Apabila saya berdiri di hadapan seorang pelajar, dia segera bangun dan menawarkan tempat duduknya. Silakan duduk, katanya sambil tersenyum. Tindakan pelajar itu membuatkan ibu saya menitiskan air mata. Di New York, walaupun hamil belum tentu ada orang bagi tempat duduk, katanya. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pelajar itu sehingga dia turun. Setibanya di pasar raya, lebih banyak kejutan menanti mereka. Dari troli yang tersusun rapi di pintu masuk, rak yang bersih, dan yang paling penting, pilihan barangan yang pelbagai membuatkan ibu bapak saya ternganga. Pasar raya ini lebih sistematik daripada rangkaian pasar raya besar di Amerika, kata ayah saya dengan terkejut. Terutamanya di bahagian hasil segar, mereka benar-benar kagum. Setiap sayur-sayuran dibungkus dengan baik dan dilabel dengan jelas mengenai asal-usul dan jejak pengeluarannya. Di bahagian ikan, ibu saya kagum dengan perkhidmatan pekerja yang membantu membersihkan ikan. Tak pernah nampak perkhidmatan sebaik ini. Semasa membayar, lebih mengejutkan lagi. Melihat sistem pembayaran layan diri modern dan pelbagai pilihan pembayaran, ayah saya berkata dengan kagum, teknologi dah maju sampai tahap nih. Apabila dia melihat Amir dengan mudah membayar menggunakan telepon pintarnya, dia bergumam, lebih canggih dari Amerika. Selepas meninggalkan pasar raya, kami makan tengah hari di sebuah restoran berdekatan. Di situ ada satu lagi kejutan. Kelajuan perkhidmatan restoran itu sangat pantas. Dalam masa kurang dari 10 menit, hidangan panas sudah terhidang di atas meja.
Ibu bapak saya yang pada mulanya bimbang makanan yang cepat tidak akan sedap, berubah pikiran selepas suapan pertama. Macam mana boleh masak sesedap nih dalam masa yang singkat, kata ibu saya dengan terkejut sambil terus makan. Dia sangat kagum dengan kuah laksa yang kaya rasa dan juga sistem hidangan sampingan yang pelbagai. Di restoran Amerika, air pun kena bayar, tapi di sini banyak benda percuma. Pada sebelah petang, saya ada temu janji dengan dokter pakar obstetrik, jadi saya membawa ibu bapak saya bersama. Setibanya di hospital, mereka berdua kagum dengan kebersihan dan sistem yang teratur. Dari pendaftaran hingga menunggu giliran dan bilik rundingan, semua proses didigitalkan. Semasa menunggu di ruang menunggu, ibu bapak saya melihat sekeliling. Mereka kagum dengan kerusi yang selesa untuk ibu mengandung, musik latar yang menenangkan, dan maklumat kehamilan yang tersusun rapi. Hospital di sini lebih menitikberatkan perincian berbanding di Amerika, kata ibu saya. Masuk ke bilik rundingan, lebih banyak kejutan. Penjelasan dokter yang mesra dan terperinci, pemeriksaan menggunakan peralatan modern, dan yang paling penting, image ultra bunyi 4D, bayi dalam kandungan, yang jelas membuatkan ibu bapak saya sangat terharu. Cucu kita nampak jelas sangat, kata ibu saya sambil menitiskan air mata. Kemampuan dokter untuk menerangkan dengan fasih dalam bahasa Inggris juga mengagumkan ayah saya. Pekerja perubatan di Malaysia memang mesra dan cemerlang, katanya. Kosnya juga jauh lebih murah daripada yang dijangkakan, yang sekali lagi mengejutkan mereka. Selepas meninggalkan hospital, kami pergi ke sebuah kafe berdekatan. Di situ, ibu bapak saya merasai budaya kafe Malaysia buat pertama kalinya. Mereka terkejut dengan wifi percuma yang menjadi standar dan soket pengecas yang boleh digunakan dengan bebas. Di Amerika, nak tanya kata laluan wifi pun segan, tapi di sini boleh guna sesuka hati, kata ayah saya dengan kagum sambil menikmati kopinya. Di kafe itu, ibu bapak saya berbual-bual. Mereka memandang keluar tingkap melihat pemandangan bandar yang indah, orang ramai yang lalu lalang dengan teratur, dan suasana kehidupan harian yang tenang. Kemudian ibu saya bergumam, memang tak sama dengan apa yang saya bayangkan. Dalam perjalanan pulang pada waktu petang, kami mengalami satu lagi pengalaman. Di stesen LRT, sekumpulan anak muda melihat seorang warga emas berkerusi roda, dan secara semula jadi datang membantu. Komunikasi tanpa lisan dan tindakan saling membantu itu meninggalkan kesan yang mendalam pada ibu bapak saya. Ini masyarakat yang saling membantu sudah menjadi kebiasaan, kata ayah saya. Dan kita langsung tak tahu apa-apa tentang Malaysia, dia mengaku. Nampaknya, rasa bersalah karena menentang 3 tahun lalu, mula timbul sedikit demi sedikit. Setibanya di rumah, semasa menyediakan makan malam, Amir memesan pizza secara dalam talian. Berapa cepat agaknya sampai? Ibu bapak saya tertanya-tanya. Tetapi kurang dari 20 menit selepas pesanan dibuat, pizza pun sampai. Melihat pizza yang masih panas dihantar dalam bungkusan yang kemas, mereka berdua sekali lagi terkejut. Sistem ini memang efisien, kata ayah saya dengan kagum. Selepas menikmati pizza, mereka berpuas hati dengan rasa dan perkhidmatan yang pantas. Terutamanya apabila melihat sistem penjejakan masa nyata dalam aplikasi penghantaran, mereka kagum dengan kemajuan teknologi yang menjadikan hidup lebih mudah. Semasa makan malam, ibu bapak saya bercakap tentang pengalaman mereka sepanjang hari. Dari ketertiban di pusat kitar semula, keramahan di LRT, sistem di pasar raya, perkhidmatan di hospital, hingga kebaikan orang ramai dalam masyarakat, semuanya berbeza dari jangkaan mereka. Emily, kami betul-betul tak tahu apa-apa sayang, kata ibu saya sambil memegang tangan saya. Sekarang mak dah faham sikit kenapa kamu nak tinggal di sini. Mendengar kata-kata itu, perasaan saya bercampur baur, dan saya juga berasa kesal dengan 3 tahun yang telah hilang. Ayah saya juga berkata dengan riak wajah yang serius, sayang, ayah salah. Ayah langsung tak tahu Malaysia macam ni. Ayah faham kenapa kamu gembira tinggal di sini. Pada ketika itu, saya hampir menitiskan air mata. Malam semakin larut, kami keluar bersiar-siar sekali lagi. Tetapi kali ini, reaksi ibu bapak saya sangat berbeza dari semalam. Kini mereka melihat sekeliling dengan pandangan menghargai, bukan terkejut. Jalan raya yang selamat, walaupun pada waktu malam, orang yang berbual dengan tenang, dan suasana yang damai, semuanya adalah penemuan baru bagi mereka. Kami singgah di kedai serbaneka untuk membeli beberapa barang kecil. Mereka sekali lagi kagum dengan sistem 24 jam dan perkhidmatan mesra pekerja. Kemudahan macam ni susah nak jumpa walaupun di Amerika, kata ayah saya. Dalam perjalanan pulang, ayah saya berkata dengan perlahan, Emily, kamu tak buat keputusan yang salah. Ayat itu sahaja sudah cukup bermakna bagi saya. Segala salah faham, keretakan, dan kesunyian selama 3 tahun seolah-olah lenyap dengan kata-kata itu.
Sekarang Mak pun faham kenapa kamu pilih negara ni, tambah ibu saya. Amir lelaki yang baik, dan negara ni tak seperti yang kami sangka. Mendengar kata-kata ini, barulah saya benar-benar berasa lega. Malam itu, sebelum tidur, ibu bapak saya berkata kepada saya, "Esok kami nak lihat lebih banyak lagi." Ketegangan dan kebimbangan pada hari pertama kini telah bertukar menjadi rasa ingin tahu dan harapan. Saya sangat gembira karena mereka mula mengenali Malaysia yang sebenar. Tetapi ini hanyalah permulaan. Masih banyak lagi pengalaman yang menanti mereka. Dan saya yakin pengalaman itu akan mengubah hati mereka sepenuhnya. Beberapa hari terakhir ibu bapak saya di Malaysia adalah masa yang sangat bermakna. Kini mereka melihat Malaysia dengan pandangan menghargai bukan terkejut. Dengan rasa kagum bukan bimbang. Terutamanya apabila mereka melihat saya yang sedang hamil, mereka dapat merasai betapa stabil dan bahagianya kehidupan di sini. Pada hari terakhir sebelum ke lapangan terbang, ibu bapak saya berkata mereka mau berjalan-jalan lagi di sekitar kawasan rumah kami. Jalan yang sudah biasa dilalui selama seminggu itu kini kelihatan sangat berbeza. Sama ada jiran yang membawa anjing berjalan-jalan atau kanak-kanak yang berlari bermain dengan selamat. Bagi ibu bapak saya, semuanya adalah gambaran kehidupan harian yang tenang. "Ini tempat yang sangat bagus, sayang," kata ibu saya sambil mengusap perut saya. Gembiranya cucu kita dapat membesar dalam persekitaran seperti ini. Mendengar kata-kata itu, mata saya berkaca-kaca. Sukar untuk percaya bahwa orang yang sama yang menentang keras saya datang ke Malaysia 3 tahun lalu, kini berasa begitu tenang. Di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, ayah saya berkata perlahan, "Emily, ayah minta maaf sangat sayang. Kami terlalu jahil tentang Malaysia. Kamu telah membuat keputusan yang betul." Amir yang duduk di sebelah juga menunduk dan berkata, "Pak Cik, Mak Cik, terima kasih banyak-banyak kerana memahami." Perpisahan di lapangan terbang kali ini sangat berbeza dengan 3 tahun lalu. Dulu penuh dengan kesedihan dan kebimbangan, tetapi kali ini penuh dengan rasa rindu dan harapan. Ibu bapak saya memegang tangan saya dengan erat. "Bila kamu bersalin nanti kami akan datang lagi sayang. Jaga diri baik-baik ya." Kemudian mereka berkata kepada Amir, "Amir, tolong jaga anak perempuan Pak Cik." Ayah saya berkata sambil menggenggam tangan Amir dengan erat. Melihat adegan itu, saya dapat merasakan banyak perkara telah berubah. Sukar untuk percaya bahwa tempo 3 tahun yang dingin telah berubah menjadi kehangatan dalam masa seminggu sahaja. Beberapa minggu selepas ibu bapak saya pulang, mereka menghubungi saya dengan sangat kerap, hampir setiap hari untuk bertanya kabar. Saya juga dengar mereka dengan bangganya menceritakan pengalaman mereka di Malaysia kepada rakan-rakan. "Kami benar-benar berprasangka," kata mereka sambil bersemangat menjelaskan kelebihan Malaysia kepada orang di sekeliling. Terutamanya ibu saya, dia nampaknya sangat berminat dengan masakan Malaysia. Dia berkata dia membeli kicap dan bahan-bahan lain di pasar raya New York dan coba memasak di rumah. "Mak dah masak rendang ikut resepi yang kamu ajar. Sedap," katanya sambil menghantar beberapa keping gambar kepada saya. Beberapa bulan kemudian, anak perempuan saya akhirnya lahir. Sedikit awal dari tarikh jangkaan, saya segera menghubungi ibu bapak saya. Dalam masa kurang dari seminggu, mereka sudah tiba di Malaysia. Ekspresi wajah mereka ketika pertama kali melihat cucu perempuan mereka tidak akan saya lupakan seumur hidup. Ibu saya menangis dan berkata, "Inilah bayi paling komel di dunia." Ayah saya yang biasanya pendiam pula tersenyum lebar dan tidak lepas memandang cucunya. Lawatan kali ini, ibu bapak saya menemui satu lagi sisi Malaysia. Mereka mengalami sistem penjagaan selepas bersalin di hospital dan berasa sangat kagum. Di Amerika, selepas bersalin terus balik rumah. Tapi di sini ada penjagaan yang begitu sistematik, kata mereka dengan kagum. Sama ada penjagaan profesional, pengurusan pemakanan, atau perkhidmatan penjagaan bayi baru lahir, semuanya adalah pengalaman baru bagi mereka. Selepas membawa bayi pulang ke rumah, ibu bapak saya terus kagum dengan sistem penjagaan anak di Malaysia. Dari pemeriksaan dokter kanak-kanak yang mesra dan profesional, sistem suntikan vaksin, hingga kualiti dan keselamatan produk bayi, semuanya diuruskan dengan baik. "Kalau nak besarkan anak, mungkin Malaysia lebih baik dari Amerika," kata ibu saya. Saya berasa sangat bangga mendengarnya. Lawatan kali ini, mereka tinggal bersama kami selama lebih sebulan. Mereka menemani cucu perempuan mereka dan merasai kehidupan di Malaysia dengan lebih mendalam. Saya melihat mereka bersembang secara semula, jadi dengan datuk dan nenek lain di kafe berdekatan. Apabila membeli belah di pasar raya, mereka juga kelihatan lebih mahir. Apa yang paling mengagumkan ialah apabila mereka menyebut tentang keselamatan Malaysia. Walaupun bawa bayi kecil keluar berjalan-jalan waktu malam pun tak perlu takut kan? Di New York ini mustahil. Sebenarnya, setiap malam kami akan menolak kereta sorong bayi keluar berjalan-jalan bersama, dan mereka kelihatan sangat selesa.
Selepas ibu bapak saya pulang, hubungan kami menjadi lebih kerap. Sekarang mereka mula mengikuti berita Malaysia, dan berkata mereka mula menonton drama Melayu karena ingin lebih memahami negara tempat anak perempuan mereka tinggal. Beberapa bulan kemudian, ibu bapak saya datang lagi ke Malaysia. Kali ini mereka berkata mereka merancang untuk tinggal lebih lama. Alasannya adalah untuk melihat cucu perempuan mereka membesar. Tetapi sebenarnya, kemudahan hidup di sini juga menjadi faktor penting. Lawatan kali ini, ibu bapak saya menunjukkan perubahan yang benar-benar menakjubkan. Mereka mula belajar bahasa Melayu sedikit demi sedikit, dari sapaan asas, seperti apa kabar dan terima kasih hingga comelnya, dan sedapnya, mereka berusaha untuk bercakap dalam bahasa Melayu setiap kali menyapa orang di sekitar. Ia sangat menyentuh hati, terutamanya ayah saya. Dia masih kagum dengan sistem kecekapan Malaysia. Sama ada sistem logistik beli belah dalam talian yang sampai keesokan harinya, sistem pengangkutan awam LRT dan bus yang saling berhubung dengan tepat, atau Wi-Fi percuma yang boleh digunakan di semua tempat awam. Infrastruktur seperti ini sukar dicari walaupun di New York, katanya. Ibu saya pula benar-benar jatuh cinta dengan budaya makanan Malaysia. Dia akan pergi ke pasar pagi berdekatan untuk memilih bahan-bahan segar dan meminta Puan Sarah mengajarnya memasak masakan tempatan. Tak percaya ada budaya makanan yang begitu mendalam, katanya sambil mencoba resepi baru setiap hari. Selepas berada di sini selama kira-kira 3 bulan, kata-kata ibu bapak saya ketika hendak pulang ke Amerika sangat mengharukan. Sekarang nih rasa New York tak berapa selesa. Malam-malam pun tak boleh keluar dengan tenang, kata mereka sambil membandingkan perbezaan antara Malaysia dan Amerika secara khusus. Di New York, nak naik subway pun kena berhati-hati. Jalan seorang diri waktu malam sangat bahaya. Tapi di sini, boleh bawa cucu keluar berjalan-jalan tengah malam. Kata-kata ibu saya itu sangat menyentuh hati saya. Kehidupan tanpa perlu bimbang tentang keselamatan asas adalah perbezaan besar yang mereka rasai sendiri. Ayah saya juga berkata, di Amerika, karena isu senjata api, kami sentiasa hidup dalam keadaan tegang. Tapi di sini, langsung tiada kebimbangan itu. Dia berulang kali menyebut tentang keselamatan Malaysia, terutamanya mengenai keselamatan di sekolah dan tempat awam. Dia berkata Malaysia jauh lebih menenangkan. Kecekapan pentadbiran kerajaan juga merupakan sebahagian daripada apa yang mengejutkan mereka. Di Amerika, urusan dokumen yang mudah pun boleh mengambil masa beberapa minggu. Tapi di Malaysia, kebanyakannya boleh diselesaikan pada hari yang sama, atau dalam 2-3 hari. Kecekapan seperti ini patut dicontohi, kata ayah saya. Beberapa bulan selepas ibu bapak saya pulang ke Amerika, saya mendengar berita yang mengejutkan. Mereka berkata mereka sedang serius mempertimbangkan untuk berpindah ke Malaysia selepas bersarah. Kami pun dah tua, nak hidup di tempat yang selamat dan selesa bersama cucu. Sebenarnya, ibu bapak saya sudah mula membuat persiapan untuk berpindah ke Malaysia. Mereka mula belajar bahasa Melayu dengan lebih sistematik dan mengkaji sistem insurans kesehatan dan dasar kebajikan warga emas di Malaysia. Mereka berkata sistem kesehatan awam Malaysia lebih komprehensif dan kosnya jauh lebih murah berbanding Amerika, sambil membuat perancangan yang konkret. Saya dengar mereka mula lebih kerap bercerita tentang Malaysia kepada rakan-rakan mereka. Disebabkan anak perempuan kamilah, kami mengenali keajaiban Malaysia, kata mereka sambil dengan bangganya menunjuk-nunjuk kelebihan Malaysia kepada rakan-rakan. Dari seorang yang pernah bimbang anak perempuannya pergi ke negara asing, kini mereka menjadi orang yang berkata, tak sangka Malaysia negara yang begitu baik. Ini adalah satu perubahan yang menyeluruh. Beberapa tahun berlalu, lawatan ibu bapak saya ke Malaysia telah menjadi rutin. Mereka datang kira-kira 3 kali setahun, dan setiap kali akan tinggal selama beberapa bulan. Menemani cucu perempuan mereka adalah kebahagiaan terbesar mereka. Terutamanya apabila melihat cucu mereka membesar sambil belajar bahasa Melayu dan bahasa Inggris, mereka kelihatan sangat berpuas hati. Berapa banyak peluang yang akan dimiliki oleh kanak-kanak yang dibesarkan dalam persekitaran antara bangsa seperti ini, kata mereka sambil mengakui kelebihan pendidikan dwi bahasa. Sekarang, ibu bapak saya akan berkata kepada saya, keputusan kamu dulu memang bijak. Orang yang sama yang 3 tahun lalu menentang dan berkata, kenapa mesti Malaysia? Kini berkata, mungkin tinggal di Malaysia lebih baik. Saya merasakan banyak perkara telah benar-benar berubah. Saya sendiri tidak lagi berasa sunyi karena berjauhan dengan keluarga. Kini, ibu bapak saya menganggap Malaysia sebagai rumah kedua mereka dan benar-benar menghargai masa yang dihabiskan bersama keluarga kami. Saya merasakan saya telah menemui makna sebenar, keluarga yang merentasi budaya dan sempadan. Kini, keluarga kami sedang berubah menjadi satu model baru, bukan sekadar tinggal bersama, tetapi sebuah keluarga yang menghargai kedua-dua budaya Malaysia dan Amerika.
Dan yang paling penting, saling memahami dan menghormati. Nampaknya, pilihan yang dahulunya ditentang, akhirnya membawa kebahagiaan yang lebih besar untuk kami semua. Setiap kali ibu bapak saya berkata, "Nanti kami balik Malaysia ya," saya berasa sangat bersyukur. Keajaiban Malaysia yang mereka alami dan rasai sendiri, serta pemahaman dan kasih sayang mereka terhadap saya dan keluarga, adalah puncak kepada semua perubahan ini. Kini, kami telah menjadi sebuah keluarga dalam arti kata yang sebenar.